Baiklah, kita mula dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni ya untuk majlis ilmu ya yang berkaitan dengan tajwid Al-Quran. Baik ya, kita boleh guna kitab Ustaz Surul ya. Dia ada 3 versi yang cetakannya, mana-mana pun boleh pakai ya. Semua tu sama aja. Isi kandungan dia sama. Cuma kulit dia tu berlain sikit design dia dan tahun cetakan dia tu. Yang tu saja yang berbeza ya. Yang isi kandungan dia sama. Baik ya. Kita tengok pada kitab ni muqaddimah penulis. Yang penting sekali kita nak tengok ya apa yang nak disampaikan oleh penulis. Danah ya. Baik ya. Cuba kita tengok pada rangkap yang ketiga dalam muqaddimah penulis ya. Apa kata dia? Pembacaan Al-Quran ini adalah suatu ilmu yang diwarisi secara turun-temurun, secara mulut ke mulut. Bermula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima bacaannya dari malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan pembacaan tersebut kepada para sahabat. Kemudian dari mereka lah Al-Quran itu diwarisi secara musyafahah, iaitu dari mulut ke mulut serta dipelihara keaslian dan ketepatan bacaannya sampai kepada kita hari ini. Ya. Jadi bermakna Al-Quran ni kena ambil secara talaki dan musyafahah. Ya, tak bolehlah kita orang kata nak main dengar daripada YouTube ke radio ke TV ke kemudian kita amalkan. Tak boleh iman ya. Kita ke mana pun kena berguru, cari guru. Dapatkan bacaan secara talaki. Kemudian ya, kenapa? Kalau kita tengok rangkap seterusnya, ini adalah perintah ya. Perintah daripada Al-Quran. Ya. Kalau kita tengok seterusnya Rasulullah SAW semasa hayatnya amat menitik beratkan pembacaan Al-Quran yang tepat dan betul. Ini dapat dilihat daripada gesaan yang disebut dalam Al-Quran sendiri sebagaimana firman Allah warattilil Quran tartila ya, surah Muzammil ayat yang keempat tu, iaitu bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi banyak dalam mukadimah penulis ni dia ada masukkan beberapa hadis dan ayat Quran ya tentang pentingnya untuk mengambil bacaan Al-Quran ni secara betul Aida. Jadi kita kena betul-betul orang kata apa, cari guru lah ya, guru yang dapat membimbing kita ya. Jadi banyak ayat-ayat di situ boleh baca nanti ya. Okey. Kalau kita tengok ada satu perenggan tu ya. Rasulullah SAW pula dia mengajar dan menurunkan bacaan tersebut secara talaki dan musyafahah. Mana Rasulullah sendiri ya, dia dapat ayat tu Jibril alaihissalam, dia sampaikan kepada sahabat secara talaki dan musyafahah. Sama ya. Begitulah sunnah. Jadi kita walaupun kita tak dapat berdepan dengan guru ya, kalau kita dapat online pun okeylah, samalah kaedah dia tu ya. Ini cukup penting. Kenapa kita perlu jaga? Kalau kita tengok ada satu hadis ya di muka surat kalau kitab baru tu saya tak pasti muka surat berapa, tapi dia punya ayat yang selalu saya sebut, innallaha yuhibbu an yaqra'ul Quran wardan kama unzila, di muka surat 3 ya kitab baru ni. Itu dia. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka Al-Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Jadi tak bolehlah kita main dengar orang tu baca begitu iman, kita pun ikut.
Tak mahu dia begitu. Kita kena ambil, kena belajar mahraj sifat. Nanti saya akan apa orang kata selangkan seli dengan nota. Saya ada hantar nota dalam grup. Bolehlah sebagai rujukan tu. Nanti saya akan terangkan melalui online ni. Okey, kita tengok sedikit tentang sejarah penurunan ilmu tajwid dan qiraat. Ini dia. Apabila Al-Quran itu diturunkan, maka datanglah ilmu bacaan, iaitu sejarah penulisan ilmu tajwid dan qiraat di muka surat 4. Ya. Kalau kita bincangkan, dia kata di sini, bilakah bermulanya ilmu tajwid? Maka kenyataan menunjukkan ilmu itu telah bermula sejak dari Al-Quran itu diturunkan. Seperti yang selalu saya sebutkan, Al-Quran itu diturunkan berserta tajwid. Jadi kita boleh nak orang kata nak kemudiankan ilmu tajwid ni. Sebab apa? Dia daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran itu diturunkan berserta tajwid. Maka dengan tajwid itulah sampai kepada kita. Dalam nota tu ada saya selitkan ada tiga naskah nota yang saya hantar tu. Ada dalam salah satu nota tu ada saya masukkan tentang matan dan hadis yang berkaitan dengan Al-Quran tadi yang dia turun berserta tajwid. Dia kata apa? Wal akhza bi tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil Quran athim li'annahu bihil ilahi anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kalau tengok dalam kitab baru tu dia ada muka surat 4. Dalam nota pun ada saya bekalkan. Jadi Al-Quran tu turun memang berserta tajwid. Jadi kita ambil Al-Quran tu tak boleh lah main baca, orang kata main ambil begitu dulu tak. Kena belajar tajwid dulu baru kita beramal. Itu pasal bila kita bertalaki, saya suka buat kelas tajwid. Kalau boleh kita serentakkan pasal saya tengok masing-masing dah boleh baca. Itu dah okey lah tu. Tapi baca cara lagu dia lah. Kalau kita ada orang ni baca begini, ada orang tu baca begitu dah. Jadi kita tak tahu yang mana satu yang sepatut baca yang betul. Tapi bila kita belajar tajwid, terutama pada makhraj dan sifat huruf, baru kita nampak di mana kedudukan kita dalam bacaan Al-Quran. Baik, seterusnya itu sejarah penulisan. Kemudian kita tengok pada saya ambil poin-poin yang penting di sini sebelum saya huraikan di dalam slide apa saya nanti. Yang dikatakan di qiraat, riwayat dan torik. Mungkin sebahagian kita mungkin tak pernah dengar yang dikatakan qiraat, riwayat dan torik, iaitu di muka surat 7 tu. Al-Quran yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibaca dengan satu cara saja. Ini ambil perhatian bukan dengan satu cara saja tetapi ia harus dibaca dengan beberapa cara mengikut riwayat qiraat yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabatnya membaca Al-Quran mengikut lahjah, iaitu lawak ataupun dialek tempatan. Jadi itu yang dikatakan qiraat. Mana bacaan Al-Quran ni bukan yang seperti yang kita baca sekarang ni. Dia ada beberapa bentuk lagi. Tentang sebutan setiap kalimah. Bila kita berbahas tentang qiraat dia membahaskan tentang kalimah. Kalimah macam mana nak sebut majriha ke mujraha ke begitu. Itu kalimah. Itu ilmu qiraat. Kalau kita membahaskan ilmu tajwid, dia merujuk kepada huruf. Huruf ni bertemu huruf ni, apa hukum dia? Huruf ni berjumpa dengan huruf ni, nak baca tebal ke nipis ke? Itu tajwid. Itu ada dua perbezaan di situ. Itu qiraat. Riwayat ni pula orang yang mengambil bacaan tu, yang mewarisi bacaan tu untuk dipanjangkan pada anak murid dia. Dan torik ni banyak. Jadi guru tu dia bagi pada Iman bacaan dia begini. Kalau Mak Asli baca 2. Pada Mak Jaiz baca 2. Tapi dia bagi pada Aida pula Mak Asli baca 2. Mak Jaiz dia suruh baca 4. Dia bagi pada Iman pula Mak Asli baca 2. Mak Jaiz baca 6. Begitu. Itu dikatakan torik.
Jadi torik ni banyak bentuk bacaan. Cuma kita disarankan mengambil satu bacaan saja, satu torik saja yang dibenarkan. Jangan mencampur adukkan torik. Hukum dia makruh tahrimi, ya. Dilarang sama sekali lah. Okey. Kemudian di muka surat seterusnya kita akan jumpa tentang perbezaan bacaan, yang mana yang dihazaf, mana yang dikekalkan, ya. Bacaan Al-Quran ini diwarisi oleh ramai imam-imam qiraat, ya. Imam-imam qiraat tu ada di muka surat 12 tu. Okey. Bermula dengan Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Abu Amru. Ini yang di hujung-hujung tu di mana mereka mengajar, ya. Macam di Madani tu di Madinah lah, ya. Maki tu di Mekah, Abu Amru Al-Basri di Basrah, ya. Ibnu Amir As-Samni di Syam. Ini mereka ni mengajar di beberapa tempat dah seluruh di Jazirah Arab. Jadi itu pasal kita boleh dengar orang yang datang daripada Algeria lain bacaan dia, datang daripada Morocco lain bacaan dia, ya, datang dari Basrah, Syria lain bacaan dia. Kerana inilah di mana imam-imam ni dihantar untuk mengembangkan ilmu Al-Quran. Jadi di muka surat 12 tu itu senarai imam. Ya. Nanti kita akan tengok sanad kita, ya, sanad bacaan kita di mana dalam nota tu ada saya bekalkan. Kemudian di surat 13 itu kita kena kenal juga siapa dia tokoh-tokoh utama ilmu tajwid. Okey, antara dia itulah Imam Asim. Yang ni yang bacaan dan ambilan kita. Imam Asim, ya, dia ada anak murid dia, kemudian anak murid dia pun ada lagi anak murid dia. Itu yang dikatakan sanad tu, ya. Kalau kita tengok di muka surat 14 di mana bacaan kita ni dia punya laluan dia, muka surat 14, Imam Asim ini secara ringkas, di dalam nota saya tu saya ada buat agak detail sikit. Imam Asim dia mengambil bacaan pada dua orang guru di atas tu, iaitu Abdul Rahman As-Sulami dan Zil bin Ubaishi. Ini guru dia. Sebab apa? Dua guru ni dua riwayat dia bawa. Orang ni bawa daripada guru yang daripada Ali Abi Talib, yang seorang lagi dia mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi bacaan ni ada perbezaan. Jadi Imam Asim dia ada banyaklah dia meriwayatkan qiraat bacaan ni, ya. Bacaan Perak Melaka ada, bacaan Perak Kelantan ada. Ini contoh saya nak bagi mudah faham, ya. Bacaan Perak Johor pun ada. Jadi masing-masing tu ada je bentuk bacaan masing. Semua yang dah disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dibenarkan baca. Jadi Imam Asim dia mengambil boleh katakan semua bentuk qiraat dia belajar. Cumanya dia turun pada sahabat-sahabat dia di bawah anak murid dia, ya, dia ikut pilih. Orang ni dia bagi satu qiraat, orang tu bagi qiraat yang lain, yang ni qiraat yang ketiga, yang keempat, begitulah seterusnya ada 10 qiraat. Apa tujuan dia? Supaya ilmu tu tak hilang. Ya. Jadi semua bacaan ni semua datangnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu, ya. Itu Imam Asim, iaitu imam qiraat yang kita belajar sekarang. Kemudian anak murid pada Imam Asim yang terkenal Hafs, ya. Imam Hafs Al-Kufi. Dia salah seorang daripada anak murid Imam Asim. Ada lagi, ya. Su'bah pun anak murid Imam Asim juga, mengambil satu bentuk bacaan yang lain. Jadi yang kita nak trace sekarang ni laluan yang kita ambil bacaan dia. Kalau kita tengok di muka surat 15 tu, ya, Hafs dia mengambil bacaan daripada Asim dia mengambil daripada As-Sulaimi. As-Sulaimi dia ambil daripada Ali Ibn Talib, dan Ali Ibn Talib dia mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan sanad. Ya, bila kita belajar Al-Quran bila dia sebut tentang sanad, bermakna rantaian, ya, rantaian bacaan tu dia ambil keturunan lah, boleh katakan. Keturunan asal bacaan tu dia ambil daripada siapa? Siapa tok nenek dia di atas tu. Itu lebih kurang maksud dia, ya. Kemudian seterusnya kita tengok Imam As-Shatibi. Ini yang kita belajar tentang torik tadi tu. Torik ini bermakna ada 57 torik aliran yang daripada satu imam. Imam Asim dia mengajar kepada Imam Hafs ada 57 aliran.
Banyak ya. Yang kita belajar baru satu je, Iman. Jadi ada banyak lagi aliran yang kita kena belajar lah. Tapi memadai kita mahir dengan satu aliran dulu ya. Aliran yang kita belajar sekarang ni daripada Imam Al-Shatibi. Ya. Jadi mana bacaan yang kita belajar ni dah di zaman 300, 200 hijrah dulu ya. Bukan baru tau. Dah di zaman salaf lagi ya. Al-Quran yang kita baca ni dah dipopularkan. Cuma tak sampai pada kita saja, lambat. Dan imam-imam ini dia pun banyak mengarang kitab-kitab qiraat ya, kitab tajwid. Macam Imam Shatibi, iaitu antara kitab-kitab dia yang terkenal di muka surat 17, boleh baca nanti ya. Seterusnya Imam Ibnul Jazari. Ini salah seorang imam yang cukup terkenal yang berjaya mengumpulkan keseluruhan qiraat termasuk Torik. Ya. Dia kumpulkan di dalam kitab-kitab dia. Kalau kita tengok kitab Imam Ibn Jazari ni banyaklah ya, di muka surat 20 tu. Itu antara kitab-kitab dia dalam bentuk kitab tajwid, kitab matan ya, yang membahaskan tentang tajwid Al-Quran dan qiraat. Kemudian Rasam Osmani ya, Rasam Osmani dalam kitab ni boleh kita tengok bagaimana bentuk penulisan kitab Rasam Osmani. Cuma saya nak bacakan poin dia. Dia kata Rasam Osmani dia mesti bertepatan dengan bahasa Arab. Yang tu yang penting ya. Jadi kalau selain daripada bukan bahasa Arab ya, dia tidak diiktiraf ya. Dan penulisan ini bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kalau kita tengok di muka surat seterusnya ya, 23, 24. Dan bentuk-bentuk penulisan dia ada berlaku beberapa perubahan. Daripada tulisan asal yang tak bertitik sampailah yang sampai kepada kita sekarang ni. Dah melalui beberapa kali revolusi lah penulisan. Dalam nota dalam kitab ni saya tengok sambil lalu je, sebab apa saya dah kompreskan dia dalam nota kita tu. Ya, jadi boleh tengok nota ni, kalau baca pun mungkin mudah faham. Kalau nak baca ni banyak, takut kita terlepas pandang kan. Okey, tak apa. Cuba kita tengok satu persatu daripada nota yang saya ni saya nanti saya nak masukkan. Mula-mula kita tengok sanad. Sekejap ya. Bukan ya. Banyak sangat dia punya file keluar ni. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey ya, tentang ilmu tajwid. Boleh nampak ke nota yang saya hantar? Tolong respon. Nampak. Nampak ya? Okey, baik. Jelas. Okey, apa pentingnya ilmu tajwid ni? Tengok ya. Rasulullah SAW dia pernah bersabda, dia kata Rabba qari'al Quran wal Quran
yal'anahu. Iaitu berapa ramai yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran tu melaknat dia. Yang ni yang kita tak mau ni kan. Jadi kalau boleh kita baca Al-Quran, biarlah sekurang-kurangnya bacaan kita tu bersama malaikat. Okay. Baik, dalam pembacaan Al-Quran dia ada sebut dalam kitab ni, dia kata ada siapa yang dah baca tentang mukadimah tu dengan bab 1 tu akan jumpa ni statement ni. Dia ada dua bentuk kesalahan Ni dia. Ada kesalahan jali dan kesalahan khafi. Kesalahan jali ni iaitu kesalahan yang nyata terang. Yang ini yang selalu kita semak ni, salah baris, salah huruf, ya'malun dibaca ta'malun contohnya kan. Yang ini kita tak boleh terima. Kemudian mat asli, patut baca 2 harakat dia langgarnya, yang tak ada mat dia panjangkannya. Ini semua kesalahan jali Yang ini perlu diperbetulkan masa tu jugalah. Satu lagi kesalahan khafi. Yang disebut dalam kitab ni, kesalahan khafi ni adalah kesalahan yang tersembunyi. Iaitu yang berkaitan dengan patut baca 4 mungkin tak sampai, baca 3 saja ataupun berlebihan ke, ataupun dengung tak cukup 2 harakat. Yang ini yang dikatakan kesalahan khafi. Dia tidak mengubah makna. Sedangkan kesalahan jali tadi dia boleh mengubah makna. Itu kita kena betulkan masa itu juga untuk kesalahan jali. Kesalahan khafi ni pun tak boleh juga nak kita biarkan. Ke mana pun kita kena perhalusi juga. Itu yang dikatakan kesalahan ni. Nanti bila sampai subjek tajwid esok saya akan bentangkan bentuk kesalahan jali ni macam mana, kesalahan khafi ni macam mana secara detail lagi. Yang ini secara sambil lalu dulu. Kita dedahkan dulu. Kemudian dalam tajwid yang ciri-ciri untuk tartil, warattilil Quran tartila tadi kata Sayyidina Ali dalam kitab ni di awal tu kita jumpa, inilah yang disuruh kita belajar ni. Iaitu bab mudud. Mudud ni adalah hukum mat. Unah. Unah ni dalam hukum nun sakinah dan mim. Dan dalam idgham mutamasilain, idgham mutajanisain bi gunnah, idgham samsi bi gunnah, itu semua dalam kategori gunnah. Mesti kita faham tentang bentuk dengung yang perlu kita zahirkan. Kemudian bab tebal dan nipis, yang ni semua saya dah jelaskan masa kita punya yang siri yang pertama dulu. Makhraj huruf, baru ni kita dah bentangkan makhraj huruf. Pada minggu yang ketiga atau keempat besok saya akan bentangkan dalam seminar sifat huruf pula. Kemudian resam dan dhabt juga ada saya bekalkan dalam nota yang saya hantar tu. Cuba tengok apa yang dimasukkan dengan resam dan dhabt. Nanti saya akan terangkan sedikit. Kemudian waqaf dan ibtidak. Yang ni ini penting ni, waqaf dan ibtidak, kerana dia boleh merosakkan ayat kalau tak betul waqaf, berhenti dan memulakan bacaan. Yang ketujuh, qiraat. Qiraat seperti yang saya kata tadi, dia membahas bab perkataan, sebutan setiap perkataan yang tertentu. Kalau tajwid, dia membahaskan tentang sebutan huruf yang berkaitan dengan huruf. Itu beza dia. Kita kena belajar juga qiraat ni tentang bacaan-bacaan gharib dia panggil. Bacaan-bacaan khusus. Okey, nanti kita akan belajar pada tajwid ni pada ahkamul mat. Kita akan ni banyaklah ni mat-mat ni. Dalam mat asli ada, kumpulan mat asli ada, dalam kumpulan mat far'i ada, berbagai-bagai nama. Dan di sini pun kita kena kenal lah nanti Win ada yang baca 2 harakat, ada yang baca 4, ada yang baca 6. Yang tu Dan nama-nama tu kalau boleh ingat, boleh hafal silakan. Kalau tak boleh, kita tahu nak baca banyak mana, sepatutnya pun dah cukup memadai. Okey, sebelum kita ini tahap-tahap unah pun kita akan belajar yang dikatakan tahap musyaddadah, tahap unah bagi mudghamah, Yang ini pun kita akan belajar esok dalam kelas tajwid. Mufah, apa yang dikatakan muzharah, bagaimana dengung dia. Ini semua dengung-dengung yang saya kata tadi, berbagai-bagai bentuk dengung yang kita kena tahulah. Dan dengung-dengung ini tak sama. Ada yang dengung sempurna macam tadi Iman kalau ingat macam mana kita nak ambil dengung pada nun yang bersabdu, pada nun yang tidak berbaris, pada nun atau tanwin yang bertemu dengan waw atau dengan ya. Yang ini semua di dalam ini dibahaskan.
Okey, seterusnya kita tentang bacaan tebal dan nipis ya, tafkhim dan tarqiq yang melibatkan hukum ra, yang melibatkan lafaz jalalah, yang melibatkan suara huruf istifal, ada huruf-huruf tertentu yang sentiasa dinipiskan. Ada huruf-huruf yang sentiasa ditebalkan. Jadi kita kena kenal lah ya. Dalam tajwid nanti kita akan dedahkan semua ni, kita akan bentangkan ya. Jadi bacaan tebal dan nipis ni selalunya berlaku dalam pertemuan huruf istifal dan istilah yang kelima tu ya. Contoh kita tengok situ, patut baca dengan Allah, dia boleh jadi Allah ya. Kalau wallah jadi wallah. Nah, yang itu dimasukkan bacaan tebal dan nipis. Yang ini semua bacaan ini boleh dibina dengan elok semasa bertalaki ya. Bertalaki. Dia tak ada dalam kitab, tak boleh kita nak belajar lah, tak boleh nak betulkan. Kok mana pun kena berguru. Okey, seterusnya kita tengok ya, di muka surat seterusnya tu tentang sifat huruf, mahrab huruf ni kita dah bentang baru ni, dan kita akan sambung pada minggu yang ketiga atau keempat nanti insyaAllah. Yang tentang sifat mahraj kita dah selesai ya, mahraj kita dah habis dah baru ni. Dan ini sifat-sifat huruf yang perlu kita belajar nanti, iaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tanpa lawan. Ini insyaAllah yang ni saya tak mau uraikan sekarang, pasal kita akan bentangkan dalam seminar nanti. Nota saya akan hantar nanti ya. Dah siap dah nota dia, insyaAllah saya hantar nanti. Dan mahrab huruf ni pun kita dah bahaskan. Okey, yang dikatakan usam dan dhab tadi ni ya, ini salah satu ilmu dalam tajuk tajwid. Dalam resam hukum resam dan dhab dia membahaskan 3 perkara ni. Ya, dia membahaskan tentang huruf, kemudian dia membahaskan harakat. Harakat ni tentang pergerakan ataupun baris. Kemudian nukot. Ya, dia akan bariskan tentang bentuk titik, tanda sukun, tanda sabdu, tanda baris dua, yang selari, yang berselisih. Itu tanda-tanda dalam penulisan. Dan dalam kitab ni pun dia ada tuliskan sejarah penulisan. Inilah yang nukot tadi lah. Okey, huruf-huruf Al-Quran juga ya. Kita yang seperti yang ni pun kita dah sedia maklum ya. Cuma kita dah nak tahu tentang makna dari segi bahasa. Ini pun kita dah bentangkan dalam seminar baru ni. Ciri-ciri huruf hijaiyah ni pun kita dah bentang semasa siri yang pertama dulu, dan siri yang kedua pun ada. Ya. Harokat dan baris ni. Yang ni kita akan bentangkan juga. Ini belum lagi ya, saya belum bentang lagi. Ini antara apa yang kita perlu ambil tahulah dalam ilmu tajwid ni. Semua ni ya, apa yang saya paparkan ni, itu yang kita akan belajar ambil tahu. Dapat tak dapat itu jangan kira Yang penting kita belajar dulu. Itu dia ni nukot dan titik. Bila katakan nukot ni melibatkan titik. Ada yang titik dipanggil nukot i'rab, ada yang dipanggil nukot i'jam. Apa itu i'rab dan i'jam, kita akan belajar nantilah tentang makna dia. Yang ni dia punya penerangan sedikit. Tak apa, boleh tengok nota nota tu. Saya bagi tahu dah. Kalau kata nukot i'rab tu titik yang masuk pada huruf-huruf hijaiyah. Itu nukot i'rab. Dan nak bezakan nun dengan ba, ta dengan ya, itu pun ada juga silap. Kadang disebut ya, kadang disebut ta, ikut dan juga. Jadi itulah penting yang titik tu tadi. Dia kata nukot ijam itu titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi membezakan. Ini dia nak bezakan ta dengan ya tadi, kha dengan jim. Itu maksudnya. Jadi yang ini satu persatu kita akan bentangkan dalam seminar tajwid. Kerana hukum waqaf dan ibtidak salah satu lagi ilmu dalam tajwid. Tentang wajah-wajah waqaf, tentang tanda-tanda waqaf. Kemudian cara berhenti dan memulakan bacaan macam mana untuk mengenal waqaf Jibril, waqaf Kala, waqaf Balab. Okey, pada yang keempat ni, yang ni masa bertalaki masa bertalaki saya akan terangkan ni. Cuma wajah-wajah waqaf ni juga masa bertalaki boleh tanya kalau saya lupa nak sebut. Tanda-tanda waqaf ni kita dah nampak, tetapi ada makna dia ni. Yang ni kita akan bentang untuk satu tajuk nanti. Dan yang kelima ni, untuk memutuskan bacaan ni kita tahu bila kita dah habis Sadaqallahul Azim. Itu yang dikatakan potong. Dan qiraat. Ini dia kena faham sikit qiraat. Kalau dibahaskan ilmu qiraat, dia
Iaitu bacaan riwayat Hafs an Asim ni, dia berkaitan dengan tempat-tempat saktah. Itu penting ya. Kita ada beberapa dalam surah, tempat yang afdalnya kita ambil saktah. Kemudian dia akan membahaskan usul qiraat. Dan yang ketiga, dia akan membahaskan fars huruf. Apa itu usul qiraat? Apa yang dikatakan fars huruf? Dalam seminar nanti kita bentangkanlah. Ini semua kena ambil tahu Iman ya. Kalau kita nak dapatkan bacaan yang sempurna lah. Jadi yang membezakan ya, asas yang membezakan bacaan antara imam-imam qiraat di sinilah. Ya. Tentang usul dan fars huruf. Ya. Usul ni bermaksud tentang orang kata bacaan yang dah ditetapkan, tidak ada perubahan. Yang ada perubahannya pada fars huruf ni. Ya. Ada yang baca dengan huruf dot, ada yang baca dengan huruf ismam zai. Begitulah yang kita akan belajar nanti. Ya. Dalam Fatihah nanti saya akan tunjuk masa bentar lagi nanti ya. Jadi makna usul qiraat, asas yang menjadi pegangan sesuatu qiraat seperti bab yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid ni dia tak ada perubahan ya, mesti dah kekal begitu. Kalau nak mat asli itu baca dua lah, tak boleh berubah. Kalau mat wajib tu dia baca empat lah. Kalau kita mat wajib tu baca enam lah, tak boleh ubah ke jadi 5 atau jadi 3. Begitulah lebih kurang maksud dia ya. Daripada kita kalau mat wajib tu kita baca 4 semasa wasal. Ada qiraat lain dia baca 6 semasa wasal atau waqaf. Itu yang dikatakan usul qiraat. Yang fars huruf ni iaitu hukum-hukum khusus sesuatu perkataan ya, yang menjadi pegangan. Majriha, mujroha, ada yang baca dengan la ta'manna, satu wajah aja dia baca. Kita boleh baca dengan dua wajah, sama ada ismam ya, ataupun kita boleh baca dengan raum. Itu yang dikatakan fars huruf. Yang ini pun saya akan bentangkan bawah satu tajuk ya. Banyak, ada lebih kurang 20 lebih ya kali tempat-tempat yang ada perbezaan dalam bacaan ya. Baik, yang ini yang berkaitan dengan sam dan dhob. Saya nak tunjukkan satu lagi ya, tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran ya. Ini penting juga ni ya. Dia ada di dalam file dari tadi lah. Dalam sam dan dhob seminar ni ada. Sekejap ya. Sekejap ya, dia punya ini lambat sikit buka. Okey. Okey, saya nak tunjukkan tentang pengertian sanad tadi tu. Ya, yang ada di muka surat. Kalau dalam kitab ni di muka surat saya punya yang kitab lama saya di muka surat 13. Cuba tengok kitab baru, dia di muka surat berapa. Dekat-dekat situ juga ya. Okey ya, cuba tengok ni. Nah, ni dia. Nampak ya? Boleh nampak ya? Ini dia, yang warna kuning ni ya, inilah kita punya sanad ya. Imam kita yang kita ambil daripada Imam As-Shatibi, dia mengambil bacaan daripada Abi Al-Hasan Al-Hashimi.
Ini Tak dia. nampak Ustaz. Tak nampak? Dia pakai bateri. Okey, nanti sekejap. Ya. Tak nampak sekejap Tak nampak file ni. Siapa tak nampak? Ayo. Kenapa tak buka dekat PDF? Ya. Windows. Share. Okey, saya nampak tak? Nampak. Nampak Okey. Kalau kita tengok di sini daripada Rasulullah SAW ini di bawah ni semua sahabat-sahabat dia ni. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Ini ramai lagi, bukan ini saja, ada lagi. Tapi dia ambil beberapa nama yang terkenal. Jadi Rasulullah turunkan bentuk-bentuk bacaan pada mereka ni lah. Daripada mereka ni lah dikembangkan bacaan. Contoh daripada Ali bin Abi Talib, dia turunkan kepada Abi Abdul Rahman As-Sulami, sahabat. Kemudian dia sampai ke Imam Asim kita ni. Imam Asim. Imam Asim pula murid dia Haf bin Sulaiman. Ada lagi Subah juga antara anak murid dia. Tapi laluan kita yang saya tunjukkan dalam kotak kuning ni. Dia Haf, dia turunkan bacaan daripada Ubaid bin As-Sabah. Daripada Ubaid ni pula ada anak murid dia lagi, Abi Al-Hasan Al-Hashimi. Dari sinilah sampai kepada Syatibi yang kita ambil aliran dia ni. Jadi inilah sanad kita daripada Syatibi, daripada Hashimi, Ubaid As-Sabah naik pada Haf bin Sulaiman, kemudian Imam Asim naik kepada Abdul Rahman As-Sulami, Abdul Salami naik kepada Ali bin Abi Talib. Inilah sanad bacaan kita hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kitab juga saya nak share sini pasal ada yang bertanya, rasanya Sufiah ada tanya saya tentang kotak yang di tepi Al-Quran tu. Ni. Baik, kalau kita perasan di tepi keluar di bahagian luar border ayat Quran kita tu, di border tu ada kotak yang berukiran kan, di dalam dia ada tulis nombor 1, nombor 2 hizib, ada tulis Baik, untuk maklumat perhatikan yang ini Di dalam satu juzuk Al-Quran dia dibahagi kepada dua. Mana 1/2, 1/2. Dalam satu juzuk tu dia bagi dua yang dipanggil hizib. Bermakna dalam satu juzuk ada dua hizib. Hizib 1, hizib 2 duduk dalam juzuk yang pertama. Yang tu Okay, kena ikut pelan-pelan takut tak faham nanti. Di dalam hizib tu pula, hizib yang pertama tadi, daripada juzuk yang pertama, dia ada 4 makro' dia panggil. Iaitu yang kotak di tepi bunga, kotak berbunga yang di luar border tu. Itu dia panggil makro'. Setiap setengah juzuk, iaitu setiap satu hizib bersamaan dengan setengah juzuk, dia ada 4 makro' tu. Yang disebut, kalau kita perasan, yang pertama disebut rubu', kemudian yang kedua disebut nisfu, yang ketiga disebut salah satu arba', dan yang keempat disebut hizib. Mana 4 kotak tu satu hizib, mana setengah juzuk. 4 kotak lagi untuk hizib yang kedua, menjadikan satu juzuk sempurna. Jadi satu juzuk ada 8 kotak tu. Jadi kalau kita nak mengira juzuk bacaan kita, yang kita dulu, kalau zaman dulu dia panggil satu ain. Mana 8 ain tu satu juzuk lah bacaan kita. Itu guna kotak di tepi tu Yang ni tak apa Masa bertelaki tu ingat macam mana kita nak kira
Ini sedikit maklumat ya, huruf jaiyah kita ada 28 ya di dalam Al-Quran. Ya, keseluruhan huruf yang ada di dalam Al-Quran 340,740 huruf. Dan disusun menjadi kalimah ada 77,437 kalimah. Ya, kalimah ni susun menjadi ayat, menjadikan dia 6,236 ayat. Ya. Ini semualah surah kita ada 114, juzuk 30, hizib ni ada 60 tadi yang disebut, makro' ni ada 240 yang bawah ni ya. Jadi kalau kita kira balik ni ya, kita dapatlah tu. Kalau nak ambil formula ni ambil ya. Satu juzuk ada 2 hizib, satu hizib ada 4 makro'. Nah, kiralah nanti. Jadi dapatlah jumlah keseluruhan dia ada 240 makro' dalam 30 juzuk Al-Quran tu. Hizibnya ada 60. Ya. Mana 30 juzuk, satu juzuk ada 2 hizib, kalau 30 juzuk ada 60 hizib lah. Itu maksudnya ya. Ini penting juga ya untuk kita memahami tentang penyusunan ayat-ayat Al-Quran ikut cerita-cerita dia. Okey, saya nak tunjukkan tentang sejarah penurunan Al-Quran ya. Saya nak keluar yang ni dulu. Saya nak ambil satu lagi ya. Saya nak ambil satu lagi. Dalam resam dan dok. Ada tak? Saya tengok dulu ya. Okey. Tengok yang ni ya, tentang sejarah penulisan Al-Quran. Perkembangan Al-Quran. Boleh nampak ya? Nampak. Baik, terima kasih. Okey, Al-Quran di peringkat awal dia datang dengan suara. Ya. Dari Baitul Izzah melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal daripada Lauh Mahfuz dia turun serentak keseluruhan Al-Quran tu ke Baitul Izzah. Yang tu ya, sejarah dia tu. Dari Baitul Izzah ni lah ya, suara tu turun kepada melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Ya, dibaca secara hafalan dan bertajwid. Nampak ni ya. Cara hafalan dan bertajwid. Ni. Jadi kita kena ambil secara bertajwid lah bacaan kita ya. Itu maksud dia. Selama mana? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari baru sempurna keseluruhan Al-Quran tu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya talaki Aida berapa belas tahun dah? Belum lagi sampai pun beberapa bulan kan. Sedangkan Al-Quran tu sempurna selama 22 tahun. Jadi bila ini bermaksud, bila kita bertalaki nak dapatkan ilmu Al-Quran, kena sabarlah ya. Jangan kita nak segera dah 2-3 tahun kita belajar, kita nak menguasai seluruh ilmu Al-Quran. Tak mahu dia. Yang banyak benda yang kita takkan dapat lagi ya. Kerana ilmu Al-Quran cukup luas. Kemudian ya, diambil oleh para sahabat secara mutawatir. Mutawatir di mana seramai ya, dan dikembangkan secara musyafahah, iaitu secara bacaan mulut ke mulut oleh para sahabat dan ulama qura' seterusnya. Jadi peringkat awal mereka baca secara hafalan daripada sahabat-sahabat. Dapat aja bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kembang balik ke tempat masing-masing, diajar pada orang tempatan secara hafalan. Itu peringkat awal ya. Baik, kemudian dalam kitab Ustaz Surul ni pun kita tengok ada peringkat awal tu tentang penulisan Al-Quran. Huruf yang berkaitan dengan huruf. Penulisan Al-Quran bermula di zaman Rasulullah SAW lagi. Zaman Rasulullah pun dah ada Bila wahyu diturun, Rasulullah kan ada penulis-penulis wahyu dia. Dia perintahkan mereka ni untuk menulis. Antara itulah Zaid bin Sabit. Antara orang yang menulis ayat Quran yang turun. Ada juga beberapa orang sahabat lagi
Muaz, apa semua tu antara ni lah. Okey. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan akibat peperangan Yamamah. Jadi Al-Quran tu terpaksa dikumpulkan. Kenapa? Dalam peperangan Yamamah, cerita sikit sejarah, berlaku kekecohan. Di mana ramai orang yang menghafal Al-Quran ni syahid. Jadi untuk mengelakkan Al-Quran ini pupus, jadi Al-Quran yang ada ditulis dalam mushaf-mushaf, dalam belulang, dalam pada kayu, yang mana mereka tu atas perintah Sayyidina Abu Bakar minta dikumpulkan, supaya Al-Quran itu tidak hilang. Kemudian dia berkembang dalam bentuk mushaf di zaman Sayyidina Uthman. Jadi zaman Sayyidina Uthman lah dikumpul-kumpulkan, dia jadikan mushaf yang dipanggil Resam Uthmani. Dan dalam kitab Ustaz Surur pun dia ada cerita dihantar ke Yaman, dihantar ke Basrah, dihantar ke Mekah dan simpan di Madinah, dan beberapa tempat. Ada yang berkata 6 buah mushaf, ada yang kata 7 tentang tu. Boleh tengok dalam kitab tu nanti Kemudian dalam bab resam dan dhab ni, ini dia berlaku orang kata penambahbaikan dalam penulisan Al-Quran. Itu apabila Islam berkembang hingga ke Rom dan Farsi pada tahun pertama dan kedua Hijrah. Pada tahun pertama dan kedua Hijrah, Islam dah berkembang jauh. Kesilapan bacaan Al-Quran tulisan Arab mula berlaku. Masa tu orang gunakan tulisan Arab. Jadi mula berlaku dan usaha menaik taraf Al-Quran, iaitu Mushaf Uthman ini telah dijalankan oleh penyelidik. Ini antara nama-nama yang membuat perubahan pada penulisan Al-Quran, antara Abu Aswad Ad-Duali, Al-Khalil bin Ahmad Al-Fahidi. Ini antara nama-nama ulama yang membuat penulisan Al-Quran, termasuklah Imam Ibnul Jazari. Dan mereka menyusun semula, jadilah Quran tu sampai kepada kita sekarang ni. Mana nota ni kalau kita perhatikan, penulisan Al-Quran dengan mesin cetak telah dilakukan di Hamburg, Jerman pada tahun 1113 Masehi, dengan menggunakan khot nasak. Ini penulisan yang awal, khot nasak. Kita dah pakai khot pupi sekarang kan, penulisan kita sekarang. Jadi itulah Al-Quran dicetak bukan di negeri Arab, dicetak yang awal-awal dulu di Hamburg, Jerman. Ini penulisan Al-Quran. Inilah perkembangan Al-Quran sampai kepada kita, dan sekarang ni dah lagi cantik lah dalam bentuk dalam telefon pun dah ada Al-Quran, dalam CD ada, dalam thumb drive ada, dalam hard disk ada, rata-rata dah. Dan dalam mushaf-mushaf yang hantar kepada kita bermacam-macam fashion dah sekarang. Ada yang disertakan dengan tajwid yang berwarna, macam-macam bentuk penulisan. Ada yang siap dengan terjemahannya. Itu dah moden, dah ni lah, dah jauh lah perkembangan dia. Peringkat awal perkembangan Al-Quran inilah dia dalam 3 fasa. Pertama dalam bentuk suara, yang kedua dia buat bentuk dalam bentuk huruf. Huruf ni tidak bertitik, tidak berbaris. Lepas tu baru datanglah seperti Abu Aswad Ad-Duali ni, mereka meletakkan tanda-tanda titik, baris, tanda sabdu, sukun, apa semua itulah masuk tu semua. Nanti pada pertemuan akan datang, kita akan tengok tentang bab 1, bab 1 yang berkaitan dengan pengenalan kepada ilmu tajwid. Bila kita nak belajar ni, kita kena baca yang ni dulu sepatutnya, tentang hukum ilmu tajwid, dan selain daripada pengenalan tajwid, pada hukum ilmu, dalil wajib. Ini semua kita kena ambil tahu kaedah. Kenapa kita nak belajar? Adakah kerana ikut kawan, ataupun mak suruh? Jadi kita mau tengok sendiri dalam kitab ni, apa perlunya kita belajar, apa faedahnya mempelajari ilmu tajwid ni. Dan saya akan masukkan dalam nota nanti, agak lebih detail sikit, untuk nak jelaskan kemudian tahap-tahap pembacaan, macam mana bacaan yang boleh diambil sebagai amalan kita, bentuk bacaan kita. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Al-Quran ni boleh, siapa pun boleh baca Win. Jangan risau. Kita orang kata kita baru nak mula ke, ataupun dah pertengahan ke, semua orang boleh baca dengan elok. Pasal kalau kita ikut dia punya kaedah yang dia ajar ni. Sama ada kita boleh baca secara
hadar, tadwir ataupun tahqiq. Ya, kita boleh belajar itu. Dan kita betul pada waqaf dan ibtidak kita. Jadi mudah bacaan kita. Kemudian kita akan tengok macam mana nak baca isti'azah dengan basmalah. Ya. Yang itu kita akan baca. Yang ini saya akan bawa pagi besok. Siapa ada kelapangan, Iman arahkan saya disuruh buat pukul 9. Boleh? Ke nak awal lagi? Ke pukul berapa, Iman? Saya lepas subuh pun okey Ustaz. Nampak tu. Dia bila dia aku ni yang bagus Iman ya. Tak ada masalah. So kita ambil pukul pukul berapa bagus Win? Win pun ikut juga. Alright. Aida? Sesuai pukul apa? Rasa Ustaz cakap pukul 9 okey Ustaz. Okey. Saya macam Iman juga. Kan pukul berapa pun boleh. Cuma takut yang kawan-kawan yang nak ikut mungkin ada urusan yang lain-lain kan. Dapat ketinggalan pula nanti, sayanglah kan. Jadi kita mula pukul 9 besok saya nak terangkan macam mana kita nak baca isti'azah, basmalah dan surah. Cara nak baca dia. Kemudian bentuk-bentuk isti'azah. Mungkin kita tak dapat lagi kan. Tadi saya tanya, Iman kata dia ada 2 cara aja isti'azah dia boleh baca kan. Sebenarnya ada lebih daripada itu. Kemudian kita akan tengok sedikit tentang macam mana kita nak wakaf, bentuk-bentuk wakaf tadi yang saya tunjuk di awal tadi. Nak baca dengan raum, sukun mahad ataupun dengan ismam. Kemudian kalau sempat kita kenali tanda-tanda wakaf. Supaya bila kita tahu tempat-tempat wakaf, dia tidaklah orang kata menyusahkan bacaan kita ya. Kita rasa kita boleh baca dengan elok. Sekarang ni kadang-kadang kita baca ikut habis ayat sampai habis minyak baru kereta tu berhenti sendiri. Sedangkan kita boleh pilih tempat berhenti yang mudah kan Ida kan. Yang sekarang ni kita baca dah juzuk amma mungkin ayat tu pendek-pendek tak nampak lagi masalah. Itu pun kadang-kadang bila ayat tu panjang sikit Win ya, kita kena cari tempat berhenti kan. Rupanya ada 3 tempat berhenti di situ kan mudah. Tapi dalam Al-Baqarah Win, kerana 3 baris ayat baru jumpa tempat wakaf. Macam mana kita nak baca kan? Sebenarnya dengan kaedah wakaf dan ibtidak kita boleh berhenti tempat yang sesuai. Ini insya-Allah yang tu. Jadi besok pukul 9 kita akan masuk bab 1. Bab 1 tentang pengajian tajwid. Seterusnya kita akan masuk inilah tentang hukum-hukum nun sakinah ikut inilah bab 2, bab 3, bab 4. Yang ini mungkin lebih kita buku ni sebagai rujukan. Cuma yang saya akan hidangkan dengan slide slide di PowerPoint supaya lebih jelas. Tapi mungkin kecil sikit lah kalau tengok pada handphone tapi kalau gunakan laptop saya rasa kebanyakan semua pakai laptop, mungkin boleh dapat besar sikit lah kan dia punya font tu nanti. Saya akan gunakan slide banyak gunakan PowerPoint punya slide. Kita akan share di situ. Buku ni sebagai bolehlah untuk buat tanda-tanda tentang tambahan kalau kita tengok pada hukum nun sakinah ni bab izhar dia tu cuma 2 muka surat je kan. 2 muka surat aja. Yang idgham pun begitu juga 1 muka surat lebih sikit aja. Tapi dalam slide nanti saya akan tambah tentang bentuk-bentuk ayat cara-cara bacaan dia insya-Allah. Itu sedikitlah kongsian kita malam ni sebagai orang kata meraihkan tentang belajar berkitab. Kita ulama dulu dia menulis kitab dia menulis kitab dulu baru dia panggil anak murid, dia ajar anak murid bagi kitab yang dia tulis tu. Tapi sekarang ni guru suruh murid beli kitab sendiri itu silap seram. Jadi pada awal tu pasal saya buat nota saya buat nota saya bagi nak ikut cari style dulu. Tapi sekarang dah ada kitab ni Iman, okeylah kan Cikgu Rukiah kan ada kitab yang tipnya ni baik kita pakai kitab kan. Lagi mudah. Cuma nota tu ada tambahan. Tambahan apa yang saya dapat daripada pengalaman kita menyemak bacaan kan, mana selalu datang masalah tu, yang itu saya masukkan dalam nota untuk kita share. Itu sikitlah untuk malam ni. Wallahu alam. Baik. Sebelum kita tangguh kau ada kemuskilan nak kita kongsi dulu. Boleh Jadi pukul 9 besok kita mula dengan bab yang pertama. Sebenarnya yang mukadimah tu dia cerita tentang keseluruhan tentang penurunan Al-Quran, tentang qiraat, tentang sanad,
sahabat-sahabat ni yang mendapat orang kata arahan untuk pembukuan jenis-jenis mushaf yang itulah yang kalimah tu. Dia ada bab 1, 2, 3 dan 4 seterusnya nanti. Besok Sufia ada ya. Sufia besok ada kelas kan? Boleh je. Sufia ni satu bahagilah dia ya. Cukup minat dia dengan Al-Quran. InsyaAllah Sufia ya, mudah-mudahan lah Allah Ta'ala mudahkan. Dia dengan Al-Quran nampak minat semua. Baiklah ya, kita tangguh dulu pertemuan kita untuk malam ni sehingga kita bertemu pagi besok pukul 9 ya. Kita gunakan kitab yang sama dan saya akan bekalkan dengan nota juga yang ada tu lah. Dan kalau ada yang baru nanti besok saya kongsi lagi melalui PowerPoint kot ada. InsyaAllah. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita ya. Kita mohon sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Mana ada kesempatan besok ya pukul 9 kita jumpa lagi sekali. Cikgu Ani ada ke? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih sama. Ustaz. Sama kita insyaAllah.